Okey, ini video yang kedua tentang tajuk pengekosan proses. Masa part 1, video yang pertama, cikgu sudah terangkan macam mana kos dikira untuk industri yang mengamalkan sistem pengekosan proses. Di mana kos setiap jabatan akan dikumpulkan dan kos itu lepas tu akan hantar kepada proses yang kedua. Jadi untuk video ni cikgu akan bagi contoh lah macam mana kos dikira untuk jabatan pertama. Okay, the first process. Jadi yang ni dia video tentang pengiraan kos produk. Jadi hari itu cikgu sudah kata kaedah pengiraan ialah dia guna kaedah kos purata. Di mana jumlah kos dikumpulkan kemudian bahagilah dengan unit setara. Dia kos purata akan diguna bersama konsep unit setara. So inilah dia contoh soalan dia. Katakan ini ialah satu kilang, syarikat perkilangan ABC. Dia keluarkan satu produk Q dan produk Q ini perlu melalui dua proses. Okay, so pada proses yang kedua barulah menjadi barang siap. Okay, so untuk soalan ni dia hanya untuk proses satu. Untuk soalan STPM, dia tak akan keluar dua proses. Biasanya sama ada proses satu atau proses dua. Kerana kalau nak buat soalan dua proses, dia akan memerlukan masa yang terlalu panjang. Jadi biasanya is either proses 1 or proses 2. So untuk soalan ni cikgu akan sentuhlah macam mana nak record cost untuk proses yang pertama. Okay, untuk proses yang kedua cikgu akan buat untuk video yang ketiga lah. This is the second part. We learn how to count the cost for proses satu dulu. So inilah dia data untuk syarikat ABC untuk proses satu. Jadi tiap-tiap bulan dia akan kira cost dia. So let's say this is for bulan Mei. Okay, so ini maklumat dia. Kerja dalam proses, termin yang barang yang belum siap pada awal bulan Mei ialah 20,000 unit, 80% siap. Okay, jadi hari itu cikgu sudah explain kan, kalau dia bagi contoh macam ni 20,000 unit, 80% siap, erti dia kalau dia fully complete will become 20,000 unit. Tetapi sekarang belum sampai unit 20,000 only 80% siap saja. So ini ialah dari bulan April lah. Bulan April already started, then tinggal 20,000 unit lagi belum complete. So dia akan pass kepada next month. So this is from last month. So 20,000 unit 80% siap ini, kos yang sudah pun dilibatkan dalam untuk produce 20,000 unit ini ialah kos bahan langsung 3,000, okay, kos buruh langsung 2,500 dan kos overhead yang sudah dilibatkan ialah 5,000. So ini point yang kedua. Unit baru dimulakan ialah 100,000 unit because this one is from last month, right? So this month we'll continue produce a new one. Okay, unit baru yang dimula ialah 100,000 unit. So for this month you have to produce 20,000 unit from last month and plus tambahan 100,000 unit yang baru. So cost yang ditambah, okay, because you got new unit kan, perlu diproses, jadi you kena tambah cost lah. Okay, cost yang ditambah untuk bulan Mei ialah cost bahan langsung lah, cost bahan langsung 69,000, dan kos buruh langsung 20,500, kos overhead yang terlibat ialah 35,250. Okay, so maklumat seterusnya, unit yang sudah siap pada akhir bulan Mei ialah 11,000 unit, 110,000 unit, dan akan dipindah ke proses 2. Okay, cikgu kata soalan ni ialah tentang proses 1. Jadi apa yang sudah siap proses 1 akan diteruskan pindahlah ke jabatan 2, proses 2 untuk diproses.
Jadi ini dah dia yang sudah siap for proses 1 ialah 110,000 unit. Then as I said, pada akhir tempoh Mei, bukannya semua yang kita expect dapat siap sepenuhnya. So pada akhir bulan Mei, kerja dalam proses. Ada lagi barang yang belum siap dibuat ialah 10,000 unit. Okay. Dan 10,000 unit ini yang siap, kos yang sudah siap untuk kos berlangsung. Okay, kos berlangsung hanya 50%. Dan yang siap untuk kos overhead ialah juga 50%. Okay, jadi bukan semua 3 jenis kos tu, kos berlangsung, kos bahan dan kos overhead boleh siap pada tahap yang sama. Okay, 3 kos ini boleh siap pada tahap yang berlainan. So, untuk soalan ni, kos bahan, soalan sudah kata, sudah dimasukkan pada awal proses. Erti dia, untuk 10,000 unit ini, untuk bahan sudah 100% siap. Okay, kenapa? Contoh dia untuk kilang roti. Kalau dia nak buat roti, pada proses pertama, dia sudah masuk tepung, sudah masuk telur, sudah masuk yeast. Okay, all the bahan sudah pun masuk pada proses yang pertama. So, untuk seterusnya mungkin dia hantar ke proses kedua ialah hanya untuk masuk dalam oven untuk membakar saja. So, untuk proses kedua, dia tak ada lagi masuk bahan mentah. So, for proses 1, 100% okay, sudah dimasukkan. So, untuk yang KDP, untuk soalan ni, kerja dalam proses ini pada akhir bulan, walaupun di sini dia tak mention untuk bahan mentah, berapa siap, tapi ayat yang ni, bahan sudah dimasuk pada awal proses, sudah memberitahu kita yang bahan sudah pun siap 100%. Okay? Cuma perlu lagi, let's say, nak masuk oven kan, so we still need some tenaga kerja untuk masuk oven and some air, electric, all that, to complete menjadi roti. So this is yang masih tak siap, bahan sudah 100% siap. So apa yang perlu dibuat ialah kita perlu sediakan jadual aliran unit fizikal. Okay. When we say unit fizikal, dia mean unit yang sebenar lah. Okay, so di sini last month the unit yang belum siap dari last month ialah 20,000 unit. Then this month you add, you're going to produce new one 100,000 unit. So kalau siap sepenuhnya, arti dia 20,000 unit plus 100,000. So kalau in a complete unit yang fizikal, sepatut kalau semua siap sepenuhnya will be 20,000 plus 100,000. So should be 120,000 lah. Kalau dia siap dalam keadaan yang sebenar, unit siap yang sebenar. So this one ask you to count the unit siap yang sebenar. Then part 2, jadual mengira unit setara. Okay, as I said, kalau kita nak kira cost per unit, very important. So you have to use the unit setara to help you. So we need to produce, menyediakan jadual mengira unit setara untuk setiap kos. Okay, supaya kita dapat kira unit setara, cost unit setara. Tengok yang ni. Okay, you have to sediakan the jadual for all the cost. Unit setara untuk bahan mentah, unit setara untuk buruh langsung, unit setara untuk cost overhead. Kita kena bahagi macam tu. Kenapa? Kerana biasa soalan akan minta kita kira kos unit setara, kos bahan mentah langsung. So that's why you have to count the unit setara for buruh langsung. If not, you cannot get the unit setara, cost unit setara for kos buruh langsung. Dan kerana kita menggunakan kaedah kos purata kan. So the kaedah kos purata formula ialah jumlah kos bahan mentah langsung over the jumlah unit kan. So kita kena kira the unit setara for bahan langsung lah. If not, you cannot count the cost per unit for buruh langsung, bahan langsung. So we got the cost and we need the unit setara for bahan langsung. So the same thing,
kalau kita nak kira kos seunit setara untuk kos buruh langsung, we got the cost and we need the unit setara for buruh langsung. Okay, sama juga dengan cost overhead lah. We got the cost overhead, so we need the unit setara for cost overhead to find the cost seunit overhead. So, sebab yang ni lah, bila you sediakan jadual mengira unit setara, you kena kira unit setara untuk bahan mentah, unit setara untuk buruh langsung, and unit setara untuk overhead. Okay. Jadi, seterusnya soalan minta kita, once you find the cost seunit, then you can find the cost barang siap. Barang siap di sini, barang siap untuk proses satu, bukan barang siap yang sebenar. We call it siap for proses satu. Okay. So, mengira kos yang pindah keluar ke proses 2, that is the barang siap for proses 1, berapa yang pindah ke proses 2, dan juga kos kerja dalam proses akhir untuk proses 1. As I said, daripada 20,000 plus 100,000 should be, kalau siap semua, barang yang siap sepatutnya 120,000 kan. Tetapi soalan kata ada 10,000 unit yang tak siap. Okay, so berapakah yang ni? Okay, berapakah kos unit yang tak siap itu? Okay, so inilah dia contoh jawapan. Tadi soalan minta kira jadual aliran unit fizikal kan, unit yang sebenar. Okay, so you show. Jadi unit fizikal erti dia menunjukkan unit yang masuk dan unit yang siap dan unit KDP akhir output pada tempoh itu. So you have to show berapakah yang sudah masuk dan berapakah output dia. Okay, so ni dia. Unit yang masuk ialah input dia, we use a word lah, dia guna istilah ni, unit untuk di-accountkan, demi untuk dimasuk dalam account. The input ialah yang kita dapat from last month 20 unit. Ini unit yang sebenar. Unit yang dimulakan for bulan Mei ialah 100,000. So kalau siap semua, sepatutnya kita sudah masuk bahan ni, all this benda sepatutnya kalau keluar semua siap ialah barang dia supposed to be 120,000 unit. Okay, tetapi dalam keadaan yang sebenar, okay, yang keluar the output, this one we put in, we expect to come out this one, but dia tak keluar yang ni yang unit yang sudah di-accountkan, yang telah di-account, that mean yang output dia actually hanya siap 110,000, iaitu di dalam 110,000 unit ni adanya 20,000 from last month, by end of May sudah pun siap 20,000, plus yang telah dimulakan 100,000 ni hanya siap 90,000 saja. So the total yang siap hanya 110,000. So yang tak siap 10,000 kita bagi dia KTP akhir. So yang masuk dengan yang keluar sepatutnya samalah. Okay, so bila soalan minta sediakan jadual aliran unit fizikal, you have to show like this. Okay, masuk berapa dan keluar berapa. Keluar ni mesti bukannya siap semualah, mesti adanya yang tak siap. Okay, inilah dia. Soalan minta kita kira jadual unit setara kan. Okay, kita perlu sediakan jadual unit setara. Dan tadi cikgu kata kita kena bagi menjadi 3 kolom. Kira unit setara untuk bahan mentah langsung, untuk buruh langsung and overhead. If not, you cannot count the cost seunit untuk bahan langsung, cost seunit buruh langsung and overhead. So you have to find the unit setara, pecah menjadi 3 setiap kos tu. Inilah jumlah unit fizikal. Okay. Jadi unit siap ialah 100. Ini kalau betul-betul lah. Okay, unit siap betul-betul sudah 110,000 unit yang sudah siap. Jadi as I said, we want to count the cost kan, guna konsep unit setara. So untuk bahan mentah langsung, unit siap ini
dia sudah siapkan. Jadi setiap kos ini memang sudah siap 100% lah. Okay, semua sudah siap. Okay, boleh jual kepada customer dah. Jadi semua ini akan sama dengan unit yang sebenar. So unit setara pun juga 110,000. Buruh langsung pun 110,000. Overhead pun 110,000. Because semua sudah siap lah. So 100% lah. Okay. Dan untuk kerja dalam proses akhir, okay, untuk mengira unit setara, formula dia yang ni lah. Unit siap mesti campur dengan kerja dalam proses akhir. Okay. So soalan kata dia lagi 10,000 unit yang tak siap kan. Okay. 10,000 unit ni, bila kita kira unit setara untuk bahan, dia tadi cikgu kata dia sudah masuk pada awal proses. Jadi dia sudah masuk 100%. So it's the same lah. 10,000 times 100% you will get 10,000 unit setara untuk bahan. Tetapi untuk buruh langsung, tadi soalan kata dia hanya siap 50%. So kita kena tukar menjadi unit setara. 10,000 unit kalau dia hanya siap 50%, so we times 50%. So kalau kita tukar menjadi unit setara, that means seolah-olah sama dengan unit yang betul-betul siap, ialah 5,000 unit setara. Okay, yang ni cikgu sudah explain pada video pertama. Okay, so sama juga dengan overhead. 10,000 unit ni hanya 50% siap. So we time 50%. So bila kita tukar menjadi unit setara, ialah 5,000. Okay, so we add up yang ni, yang sudah siap campur yang belum siap. So the total of bahan mentah langsung unit setara is 120,000. Untuk buruh langsung tak sampai 120,000 kerana dia hanya 50% siap untuk yang kerja dalam proses. So the unit setara dia ialah 115,000. So same as overhead 115,000 kerana unit setara dia untuk kerja dalam proses hanya 50% siap. Okay, tadi cikgu kata kenapa kita perlu kira the unit setara, kerana kita nak cari kos unit setara. Bila kos dia sudah masuk the barang yang tak siap kan. Okay, although tak siap but you already put in some cost. So when kira unit setara pun you kena kira juga unit untuk kerja dalam proses. Barulah betul. So when we count the cost untuk bahan mentah langsung, barulah betul. Okay, cost yang sebenar you already add in. The cost you already pay for gaji, for the barang yang belum siap. Orang belum siap tapi you already pay some gaji, you already use some air electric. Jadi sepatutnya ini kena ambil kira lah unit dia. Okay, so you add up all this. Okay, so inilah unit physical. Kalau soalan minta jadual unit setara adalah lebih selamat. Okay, kalau soalan tak minta buat jadual, kalau soalan tak minta buat jadual aliran unit fizikal, tetapi actually jadual ini is part of this one. Nampak tak? Cikgu sudah tunjuk yang ni. This one here. Sepatutnya on top yang ni pun kena tunjuk di atas sini. Okay? Yang ini cuma separuh of this. Sepatutnya to make a complete jadual untuk unit setara, yang input ini juga kena masuk di atas. Okay, cikgu tak tunjuk ini kerana soalan minta buat jadual aliran unit fizikal. Kalau soalan tak minta buat jadual aliran unit fizikal, terus minta buat jadual unit setara, so sepatutnya you kena bagi yang ni aliran unit fizikal ni dengan lengkap lah. Ini yang keluar, yang masuk ni patut input ni kena letak di atas. Okay, so, bila sudah kira unit setara, as I said, kita mengira kos mengikut kaedah kos purata kan. So, you got the unit, formula untuk kaedah kos purata ialah jumlah kos bahagi jumlah unit. So, now you can find the unit already. So, you must find the cost lah. Okay, so jadual kos, dia sama juga dengan unit, mesti ada kos yang masuk, lepas tu kos yang keluar. So, ini
Kos yang masuk, input dia kita panggil kos untuk diaccountkan. Okay. So kos yang sudah masuk untuk memproduce, mengeluarkan barang ini ialah kos pada awal bulan. Yeah. The cost for the 20,000 unit from the last month one. So that cost kan. Okay. Cost dia yang ni. Ya, soalan dia. Okay, 20,000 unit. Jumlah kos bahan 3,000. Kos berlangsung 2,500. Kos overhead. This is the jumlah cost from last month. Pada bulan awal. Di bawah, bring forward from last month. So, ni dia. So, we have to add lah. Okay, kenapa? Kerana barang yang siap itu termasuk juga barang yang siap kita buat ni, unit siapnya kan termasuk the unit from last month. Okay, so that's why kita kena masuk cost from last month. So, cost awal ni ialah cost pada 1 Mei. Okay, so you can tulis cost awal or you can follow the soalan cost pada 1 Mei. Okay, jumlah cost that means the cost bahan, cost borrow, cost overhead is 10,500. Then you add in, right? You add in tambahan cost kan. Tadi cikgu kata dia mula 100,000, so dia tambah lagi cost kan. So you add in all the cost bahan, cost borrow, cost overhead. This is the total. Okay, so the cost pada awal bulan plus the tambahan one. Inilah jumlah kos yang sudah terlibat untuk produce 120,000 unit tu. Okay, so tadi cikgu sudah kata untuk kira kos kita perlu kira untuk setiap kos. To be more specific, lebih terperinci, setiap kos kena kira. Kita perlu kira kos seunit bahan mentah, kos seunit berlangsung, kos overhead. So tadi this is the jumlah. So now ini dia untuk bahan mentah langsung is 3,000. Then you add in 69,000, right? So the total cost of bahan mentah langsung is 72,000. 72,000 to produce 120,000. So the unit setara, jawapan yang you dapat sini, you masuk sini. Kan kita guna kaedah kos purata kan. So you got the cost, you must bahagi dengan unit lah. Formula untuk kos purata ialah cost bahagi unit. So now you got the cost already. Now the unit you sudah kira di atas tu, bawah ke sini. Okay, you bring here. Okay, so jumlah cost untuk bahan you sudah letak 72,000. The unit setara is 120,000. So berapakah cost seunit? Bahagilah 72,000 bahagi 120,000. So the cost seunit bahan is 60 sen. Tetapi kita tak panggil dia cost seunit bahan. We have, kerana ini adalah guna konsep unit setara. So we call it cost seunit setara bahan mentah langsung. Okay. So the same thing untuk kira cost buruh langsung. We add up the total cost pada awal from last month, and kita tambah lagi for this month. So the total cost is 23,000. Then ni kan unit setara kita bawa ke sini, dia bahagi dengan unit setara. Jawapan untuk cost untuk unit setara untuk cost seunit setara bahan langsung is 20 sen. Okay, so the same thing for overhead. Cost awal 5,000. Cost you tambah lagi 35,250. So the total cost for overhead is 40250. Then kan ini unit setara, bawa ke sini. Cost bahagi dengan unit. So you get cost seunit setara. Overhead. Cost overhead ialah 0.35. So you jumlahkan cost bahan seunit, cost borrow setara seunit, cost overhead, okay, cost seunit setara overhead, all campur 3 cost seunit ni, you will get the total cost seunit setara is 1.15. Right? This one campur ini, inilah total cost dia. Kita panggil cost seunit setara.
Okay. Then, kenapa yang ni ialah jumlah kos? Ini merupakan kos sebenar. Tetapi yang ni tengok, untuk yang ni cikgu semua sudah pindah, tetapi ini cikgu tak pindah. Okay, you cannot count the jumlah kos seunit setara using the jumlah kos and bahagi dengan unit fizikal. Okay, kenapa? Kerana bukan semua unit 120,000 ni telah disiap sepenuhnya. So, we cannot count this one. Okay, biar kosong. Okay, macam mana kita dapat kos seunit setara ialah campurkan yang ni. Okay, campurkan 3 kos ni, you will get this. You cannot use 120,000 kerana inilah unit sebenar. So, cannot. Okay, so seterusnya soalan minta kita kira kos pindah keluar dan kos kerja dalam proses akhir kan. Okay, so tadi ialah kos yang di-accountkan, ialah the cost you put inside. So bahagian ni ialah cost output. That means you put inside this much of cost, you expect keluar yang ni. Okay, you expect keluar barang siap kan, tetapi dia tak keluar lah. The cost bahagi kepada 2, cost untuk barang yang sudah siap dan cost untuk yang belum siap. Okay, so this is the output here actually. Okay, so untuk kira kos pindah keluar, iaitu kos barang siap untuk proses 1 akan pindah ke proses 2. Yang sudah siap ialah 110,000 kan. So kita taraplah kos seunit setara. Just now you already count is this one. So this is the kos barang siap untuk proses 1 akan pindah ke proses 2. So, ini satu cara yang shortcut. Actually, yang sepatutnya cara yang lebih betul untuk kira ialah ni. Okay. Di mana 110,000 ini ialah sudah siap semua kan. So, actually by right kita should count one by one. So, untuk barang siap yang proses 1 ini, yang sudah siap untuk bahan mentah ialah unit setara dia 110,000 times seunit bahan mentah 0.6. Campur dengan unit setara bahan buruh langsung times the cost seunit setara bahan langsung 0.2 dan campur dengan 110,000 times 0.35 untuk cost seunit setara overhead. So you sepatutnya cara kira macam tu. You darab-darab, you campur, you get this one. Tetapi ini cara yang betul lah. Tetapi kita STPM terima cara ni kerana dia akan barang siap. Jadi kalau barang siap 110,000 unit yang fizikal ni sudah sama dengan unit setara. The unit setara already same like unit fizikal. Dia 100% siap. Everything siap. Cost bahan pun siap 100%, buruh pun siap 100%, overhead pun siap 100%. Kalau macam tu, you can straight away use this one and straight away campur all. Okay, so inilah shortcut dia, masih boleh diterima sebagai jawapan. Tetapi untuk kos kerja dalam proses akhir, 10,000 unit ni, bila I kira how much cost I sudah terlibat untuk ni, yang ini, barang yang belum siap ni, tahap siap setiap kos adalah berbeza. Just now I already said, the bahan mentah 100% siap. Tetapi untuk buruh langsung and untuk overhead, only 50% siap. Kalau macam tu, you cannot use terus darab dengan 1115. Kerana unit setara dia adalah berbeza. Tengok unit setara dia untuk bahan 100% siap, so it's the same like the unit fizikal lah, 10,000. Okay. Tetapi untuk overhead hanya 10,000 ini dia hanya 50% siap. Jadi dia menjadi unit setara 5,000. So untuk cost overhead pun sama. 10,000 tak siap semua, hanya 50% siap. Jadi unit setara dia ialah 5,000. So dalam keadaan macam ni, tahap siap dia berbeza. So you cannot use cara macam ni. You cannot straight away take this. So you have to count setiap cost one by one. So untuk bahan langsung,
dia sudah siap 100%, so 10,000 unit times 60 sen. So, untuk 10,000 unit yang tak siap ini, kos bahan yang sudah dibayar atau terlibat untuk ini ialah 6,000. So, untuk kos bahan buluh langsung ialah 50% siap, jadi hanya 5,000 unit, dan satu unit ialah 20 sen. Tadi sudah kira kan 20 sen. So, the cost buluh langsung yang terlibat untuk 10,000 unit ni hanya RM1,000. So, untuk cost overhead pun sama, hanya 50% siap. So, unit setara dia ialah 5,000 unit. So, cost seunit setara untuk cost overhead ialah 35 sen. Sudah kira kan? So, kita tarap. So, the cost overhead yang terlibat untuk 10,000 unit ialah 1750. So, the total cost untuk kerja dalam proses, kos bahan, kos buruh, kos overhead ialah 8750. Okay, dan you akan dapati dari jumlah kos yang you masuk, 135250, 135250, kos dia dibahagi menjadi dua, terdiri daripada kos yang sudah siap dan sebahagian yang tak siap 8750. Okay, this is the output. The input and output must be the same. Okay. Contohlah, kalau you masuk RM100 dalam poket anda, jadi yang anda boleh you keluarkan mesti RM100. Okay, it must be the same. Wang yang you boleh belanja RM100, so it cannot more than that. Okay, so must be the same. Okay, masuk RM100, keluar pun RM100. So ini masuk 135250, so keluar pun 135250. Just that dia sudah pecah menjadi dua. Sang 135250 you sudah guna untuk yang ni, then balance yang ni yang belum siap diguna. Okay. So, untuk menunjukkan keadaan supaya anda lebih faham, cukup tunjuk dalam cara account. Kadang-kadang exam minta buat dalam account. So, ada cara buat account sama dengan tambahan kerja. Dia untuk merekod kos, kita ada account kerja dalam proses. Okay. Ini ialah proses 1. Jadi, yang berbeza dengan tambahan kerja ialah dia ada banyak kerja dalam proses. Account kerja dalam proses. Kalau dia ada 2 proses, jadi dia ada account kerja dalam proses 1, account kerja dalam proses 2. Kalau ada 3 proses, dia tambah lagi account kerja dalam proses 3. Okay, so this soalan hanya minta buat proses 1, so I tunjuk the account for proses 1. So, bagi bawah ke bawah, so dia unit dia ada lebih 1 kolom untuk menunjukkan unit. So, from last month, kan yang belum siap 20,000 unit, inilah jumlah kos dia 10,500. Di dalam dia termasuk kos bahan, kos buruh and kos overhead. So the total, then you tambah lagi, right, 100,000 unit. Okay, you tambah lagi bahan 100,000 unit, then the cost dia inilah buruh langsung, inilah overhead kilang. Okay, so untuk pengekosan proses, industri dia juga menggunakan overhead diserap. Walaupun dia bukannya problem yang besar untuk overhead, problem dia ialah unit setara, tetapi as I said, banyak industri masih akan guna overhead diserap kerana overhead yang sebenar hanya diketahui pada akhir tahun. Akhir tempo. So, we cannot wait, right? You have to count the cost. So, biasanya banyak industri masih guna overhead diserap. So, inilah total cost. Okay, 135250. Inilah unit. Kalau siap, sepatutnya, kalau semua siap, sepatutnya akan keluar barang siap 120,000 unit lah. Okay, so this is the input. So, output dia di sini. So, this is the output. Input for unit, input for cost. So, ini output for unit, output for cost. Okay, so kita expect come out like this, but actually cannot. So, bukannya semua sudah siap. Yang siap hanya 110,000, pindah ke proses 2. So, we credit the account, keluar, right? Dan tinggal 10,000
akan proses pada bulan Jun, next month. Sini. So what go in mesti sama dengan yang masuk, input unit yang masuk mesti sama dengan unit yang keluar. Balance up. So sama juga cost. Ini cost yang masuk input dia, ini cost yang keluar. Okay. Kalau semua dapat proses, so the will be 120 lah. Then the jumlah cost di sini. Tetapi bukan semua dapat diproses sepenuh. Yang dapat proses ialah 110,000 unit. So the cost yang terlibat, we already count 1265 seletak dalam. Then yang 10,000 dia ialah 10,000 yang belum siap, the cost dia X750, you count as jalan kerja, then you masuk sini. So cost yang masuk, cost yang keluar. Tengok dia sama tetapi kerana bukan semua dapat jadi siap, jadi this amount sudah pecah menjadi 2. So the same lah, 120,000 bukannya semua siap, jadi dia sudah pecah menjadi 2. Tetapi account dia kena balance lah. Okay, so yang tak siap 10,000 akan buatlah pada bulan Jun, Jun 1. Okay, 10,000 inilah cost dia. So macam mana nak rekod dalam jurnal, sama juga macam tempahan kerja. So merekod kos produk untuk bulan Mei, kan dia kos kan mesti debit. So debit kerja dalam proses 1. So the jumlah kos dia. Okay, tak termasuk the cost paki awal. As I said, we never do the journal for paki. We just add up the cost tambahan for bulan Mei. Because this one is for bulan April. Sudah rekod pun masa bulan April. So we just record for bulan Mei. And jumlah cost 124,250. So inilah jumlah cost dia. Bahan, borrow and overhead. So untuk pindah keluar. Okay, sudah siap pindah keluar kredit kan. So kita pun pindah keluar ke mana? Ke proses 2. So proses 2 menerima. So debit. Debit kerja dalam proses 2. This amount. And keluarlah dari jabatan proses 1. So kredit KDP proses 1 126,500.